أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله يا
ورجعنا يا الله وندمنا وندمنا يا Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Sayyidul Mursalin. Assalamualaikum ya Imam al-Muttaqin. Assalamualaikum ya Khataman Nabiyyin. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala alika tahirin. Assalamualaikum wa ala ashabika ajma'in. Warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana a'tina mahabbataka ma'rifatak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, 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 syukur kita pada Allah Ta'ala. Allahumma salli wa sallim barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'aman salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bihasan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat dan dimatikan semua dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah yang telah pertemukan kita sekali lagi dalam pengajian kitab Fiqhul Ibadat menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Marilah sama-sama kita bacakan Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekalian ahli keluarganya yang dikasihi, dan sekalian para sahabatnya yang diridai, dan sekalian para tabi'in dan tabi'in, dan sekalian para alim ulama, para masyayikh, khususnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan sekalian guru-guru kita, sampailah kepada guru kita yang menulis kitab ini, Habib Said Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang berguru kepada Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit. Semoga kedua-dua guru kita yang masih hidup itu di kota Madinah dipanjangkan umur, disihatkan walafiat, disembuhkan semua penyakit, dan dilindungi daripada sekalian perkara yang tak diingini. Dan demikian juga semoga Allah merahmati sekalian roh para masyayikh, guru-guru kita yang telah menyampaikan agama kepada kita. Semoga Allah tinggikan darjat mereka, dan semoga Allah Ta'ala merahmati roh mereka dan kurniakan keberkahan ilmu mereka kepada kita. Dengan niat yang tersebut kita hadiahkan kepada mereka dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah kita dalam pelajaran kitab fikih ini kita telah sampai pada bab istinja, di mana pelajaran yang terakhir kita semalam ialah kita membicarakan pada bab iaitu menyapu khuf, menyapu kasut, ya.
Dan kita dah mengatakan kasut yang dimaksudkan tu ialah kasut yang tak ditembusi air, yang kasut itu menutupi sampai kepada buku lali, dan kita bila sapu tu cukup satu kali sapu, saya tak perlu 3 kali, ya. Dan kita juga telah mengatakan ada juga pendapat ulama yang membolehkan sapu atas stokin. Atas stokin, walaupun stokin tu tipis, tapi yang lebih baik kalau stokin tu yang tebal. Ya, ini pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, dan juga ada 9 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berpendapat membolehkan menyapu atas stokin. Jadi kalau sekiranya perkara itu sangat diperlukan oleh sesiapa, terlebih lagi kaum wanita, bila nak ambil wudu, kalau dia buka kasut nampak dia punya auratnya di depan orang ramai, ataupun nak angkat kaki dia nak tempat basuh tangan kat toilet tu susah, ya, maka dia bolehlah memakai pendapatnya tersebut dengan syarat sewaktu dia memakai stokin di dalam keadaan berwudu. Ya, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jadi setelah selesai kita daripada babnya menyapu kasut, maka kita telah masuk semalam dalam bab istinja. Istinja tu ialah kita membersih dan mensucikan, iaitu kemaluan kita depan dan belakang setelah kita buang air besar, qada hajat yang besar ataupun yang kecil. Dan demikian juga, ya, kalau sekiranya mereka yang nak beristinja, mereka boleh gunakan air dengan batu ataupun air sahaja atau batu sahaja. Tapi batu itu mungkin pada zaman moden ini kita gunakan sebagai, iaitu tisu untuk gantikan batu, ya. Ya, itulah dia telah kita bincangkan pelajaran semalam, dan kita telah sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita beristinja dengan batu kalaulah sekiranya tak ada air, ya, dan itu pun afdal juga batu dengan air, ya. Ya, kita masuk di muka surat 219 hari ini, di mana Tuan Pengarang kita menyebutkan tentang perkara yang ketiga, C, hukum-hukum beristinja. Jadi hukum beristinja ada 5. Ada perkara wajib, sunat, mubah, iaitu harus, makruh dan haram. Bilakah dia jadi wajib? Iaitu berkata Tuan Pengarang kita rahimahullah ta'ala, wa nafa'anallahu bikum fid darin amin. Wajib apabila najis tersebut basah. Jadi kalau najis tersebut tu basah, wajiblah kita beristinja, ya. Kalau najisnya tak basah tu macam mana? Angin tu kentut lah. Mana nak perlu istinja? Alamak, terkentut nak kena pergi basuh. Tak perlu basuh, ya. Itu cuma keluar angin saja, ya. Walaupun angin tu bau busuk, ya, kita tahulah bau busuk tu daripada perut kita tu, tapi tidaklah dia menjadikan kita wajib beristinja. Jadi kita kalau keluar selain pada angin, umpamanya buang besar, buang kecil, ya, itulah wajib istinja, iaitu apabila najis tersebut basah. Yang kedua, sunat istinja apabila najis tersebut kering, atau yang keluar adalah sesuatu yang suci seperti air mani. Jadi kalau dia kering tu sunatlah kita istinja dengan dia, istinjakan dia, ya. Istinja tu maknanya kita nak cucikan dia, ya. Tetapi di sini kalau sekiranya dia belum lagi nak dirikan solat, ya, kalau dia nak dirikan solat itu wajib istinja, ya. Tetapi sebelum dia nak dirikan solat, ya. Jadi kalau dia buang air kecil ataupun buang air besar, najis dia tu maaf kata sudah kering di kemaluan dia. Dah kering, okeylah kering. Tak, habis ustaz nak istinja. Sunat istinja lah lepas buang air besar buang kecil, sunat istinja. Habis kita nak semayang. Bila nak semayang baru nama wajib istinja, ya. Mensucikan diri untuk beribadat. Dan yang ketiga, mubah, iaitu harus beristinja apabila hanya kerana keringat yang membasahi sekitar kubul atau dubur, iaitu kita berpeluh. Kita dah buang air besar, buang air kecil, kita dah pun beristinja dia, tetapi kita berpeluh tempat kemaluan kita tu. Jadi bila berpeluh ni rasa macam lah was-was juga, ya. Tempat dia berpeluh tu tempat yang kita istinja. Jadi mubah tu mana harus kita nak cucikan sekali lagi. Tak apa, boleh. Tapi itu hukumnya harus, tak wajib, ya, untuk kita nak cucikan tu. Dan yang keempatnya, makruh beristinja apabila hanya kerana keluar angin dari dubur. Itu tadi kita sebut ke, keluar angin tu tidak menajiskan, tapi nak istinja juga.
Istinja kau kerana buang angin tu maknanya makruh. Kenapa makruh? Membazir. Jadi air yang digunakan tu satu pembaziran kerana ia tak dituntut. Jadi kamu basuhkan juga. Yang kelima, hukum istinja tu haram. Terbagi pada dua bahagian. Pertama, haram dan sah. Jadi dia istinja haram tapi sah sembahyang dia. Sah istinja dia lah ya. Sah istinja boleh bawa pada solat. Apabila beristinja dengan air atau batu milik orang lain tanpa izin. Hak orang ni, orang punya air ni kita main ambil saja untuk nak istinja. Itu hukumnya haram. Kenapa? Kita gunakan hak orang tanpa izin. Itu dia. Yang keduanya, haram dan tidak sah istinjanya. Jadi kalau tak sah istinja, makna masih dikira najis. Bila masih dikira najis, dia solat. Solat dia pun tak sah. Jadi itu dia punya hukum dia. Jadi bila kita kata tidak sah istinja, maknanya belum bersih lagi, masih lagi tanggung najis. Bilakah dia jadi haram dan tidak sah istinja? Apabila beristinja dengan memakai barang-barang yang dimuliakan. Kita tak boleh pakai sesuatu yang dimuliakan. Seperti apa? Seperti kertas yang terdapat tulisan ilmu agama. Umpama ditulis kitab fikir kita atau hadis atau ayat Quran. Jangan tidur ya, jangan tidur. Maka kita gunakan tu. Ni kitab ni kertas kitab ni kertas Quran ni. Kau buat istinja, haram dan tak sah. Sebab itu menghina Alkitab, menghina Al-Quran, menghina agama. Jadi sesuatu yang menjadikan penghina pada agama, kita gunakan tu istinja tak sah. Ya, tak sah istinja, maknanya kita punya istinja tu belum bersih, belum suci. Dan kalau kita buat salat, kita punya sisa salat kita pun tak sah. Ya. Ataupun makanan. Atau makanan, roti kering. Kita ambil roti kering. Ini roti ni, makanan ni. Kemudian kita buat dia bahan untuk istinja. Jadi itu hukumnya haram. Haram dan tidak sah istinja dia. Ya, faedah yang nombor 1 di muka surat 220 ya. Mereka yang baru buka kitab muka surat 220. Faedah pertama, istinja dari najis yang basah hukumnya adalah wajib dan boleh ditunda. Boleh ditunda lah istinja macam saya sebut tadi lah ya. Dia dah buang yang besar, buang yang kecil tu wajib istinja tapi boleh ditunda. Ditunda tu sampai bila dia nak solat ya. Jadi umpama tengah malam lah dia bangun tidur. Tengah malam pukul 2 pagi dia nak buang air ya. Lepas dia buang air, kemudian dia pakai tisu saja. Tisu tu tak bersih lagi lah. Kalau tak cukup syarat lah ya. Kalau cukup syarat bersih juga ya. Ataupun dia tak pakai tisu apa-apa. Dia tidur balik. Dia malas nak bersihkan. Tapi kain itu dah kotor lah. Sebab kain itu dah kena najis ya. Tapi dia tak buat semayang lah kain itu. Nanti bila dia bangun subuh, barulah dia cucikan kemaluan dia. Boleh. Tidak dituntut itu jam juga. Lepas dia buang air, itu jam juga mesti dia beristinja, tak dituntut ya. Umpama juga kalau kita pergi buang air dekat tempat-tempat public ya, tempat public toilet ya, kita buang air kecil, kita nak atau buang besar, nak cari air pun susah. Kadang dry toilet. Macam mana ni Ustaz, dry toilet? Tak apalah, kau pakai tisu saja. Nanti lepas kau dah bersih, kau dah keringkan dia, tapi nanti bila nak solat balik rumah, kau kena cuci balik lah tempat kemaluan tu, yang tempat buang air besar, buang air kecil tu, dan kemudian barulah kau solat. Jadi macam tu lah. Itu salah satu cara untuk kita mengatasi masalah bila kita pergi ke public toilet ya. Sebab biasa kebanyakan lah public toilet semuanya tak ada air kat dalam toilet dia, semua kering, dry toilet. Cuma dia siapkan tisu. Kadang tisu pun tak ada juga ya. Itu kita kena bawa tisu kita sendiri. Habis kalau tak bawa tisu sendiri, itu pandai-pandai lah. Dia terpaksa pakai seluar dalam dia tu, dia tutupkan saja apa nak buat. Tapi bila nak solat, seluar dalam tu kena buang lah. Bukan buang lah, tanggalkan lah ya. Buang pun membazir pula ya. Itulah dia. Faedah yang kedua, berstinja dari najis yang basah hukumnya adalah wajib untuk selain para nabi. Selain para nabi, kenapa para nabi?
para nabi ni kenapa tak najis ke? Para nabi ni dia tak najis. Maaf ya, kencing berak dia tak najis. Macam mana? Pertama sekali, kalau dia kencing berak dia tu, biasanya kalau di tempat tanah tu akan sendiri menutupnya. Menutup. Macam mana? Itu Allah Ta'ala tutupkan, tak menampakkan dia punya kejelekan dia. Para nabi dan rasul. Manakala pula kalau sekira air kencing Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri, pernah juga berlaku satu peristiwa di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur, dan di tengah malam Nabi sallallahu alaihi wasallam pun nak buang kecil, maka ditadahkan saja dalam satu bejana atau kita kata mangkuk, dia letakkan tepi tempat tidurnya, dan kemudian besok paginya Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun nak sembahyang subuh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok bejana tu dah tak ada, dah kosong. Nabi tanya pada Ummu Aiman, iaitu tukang gaji dia lah, tukang khadamnya, mana air kencing yang aku letak ni dalam bejana ni? Dia kata, aku telah minum. Masya Allah, dia telah minum air kencing Nabi. Habis apa kata Nabi? Maka kau tidak akan sakit selama-lamanya. Bukan Nabi marah, bukan Nabi kata najis, bukan Nabi kata suruh dia cuci mulut, tak ada. Nabi kata kau tidak akan sakit selamanya. Dan memang alhamdulillah dia tak pernah sakit sampailah dia saat nak meninggal. Dia sakit yang membawa dia meninggal, itu dia meninggal itu ya. Itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala telah sucikan dia. Innama yuridullahu liyuzhibakum rujsa 'alal baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah Taala menghendaki mensucikan kamu 'alal bait, iaitu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sesuci-sucinya. Jadi dengan itu tidaklah Nabi SAW tu najis. Bahkan Nabi itu peluhnya pun suci. Maaf kata buang air bersama kecilnya pun suci juga. Tapi itu ya khas Nabi lah ya. Kita manusia biasa, semua kita ni adalah ada yang najis, yang kotor dan sebagainya lah. Ya, rukun-rukun istinja. Apa tu? Wah, ini istinja pun ada rukun. Ingat, solat aja ada rukun. Itu tuan pengarang kita, dia punya mendalami dalam pelajaran ni sampai dia meletakkan rukun istinja. Apa tu rukun istinja? Ada 4. Pertama, mustanji, orang yang beristinja. Kedua, mustanja minhu, iaitu najis yang keluar. Yang ketiga, mustanja fihi, iaitu tempat yang dibersihkan, iaitu kemaluan kita lah, dubur dengan kubur. Dan yang keempatnya, mustanja bihi, iaitu kita alat yang digunakan untuk beristinja, air ataupun batu ya. Baiklah, jadi cara beristinja. Masya Allah ya. Kita tengok Islam ni, subhanallah, satu agama, the only agama yang membicarakan tentang kesucian, kebersihan. Sampai bab kita buang air besar, buang air kecil pun ada dia punya hukum dia. Masya Allah ya. Inilah kita kata kenikmatan Islam ni. Sangat rugilah orang yang memilih agama selain pada Islam. Agama lain tak ada menyentuh bab nak buang air ke, buang air kecil ke, kau punya pasal lah. Tapi Islam ni dia mengajar, sampai cara nak buang air pun mengajar juga. Itulah dia tuan-tuan. Sebab tu Islam ni agama yang komplit, iaitu ad-dinul akamil, komplit, agama yang sempurna. Cara istinja di muka surat 221. Terdapat 3 tingkatan mengenai cara dalam beristinja. Ada 3 tingkatan. 3 tingkatan tu maknanya 3 pilihan. Kita boleh pilih salah satu pada 3 ni. Cara pertama, cara yang paling afdal. Yang paling utama ialah dalam beristinja adalah dengan memakai batu atau tisu terlebih dahulu, kemudian menggunakan air. Jadi gunakan batu dulu. Kalau zaman dulu batulah. Zaman sekarang kita boleh gantikan dengan tisu. Menggunakan tisu, dan setelah guna tisu baru kita gunakan air. Cara ini adalah cara yang paling afdal, dikarenakan ada beberapa sebab. Pertama, agar tangan tidak langsung menyentuh najis yang keluar. Jadi bila kita dah pakai tisu, jadi tisu tu dah membuangkan najisnya, maupun najis tu air kencingnya ataupun buang air ke tahi-tahinya. Jadi tisu tu sudah mengeringkan, jadi dah tak ada lagi lah najis, cuma bekas-bekas adalah ya. Jadi itu salah satu kelebihannya. Dan agar lebih bersih dalam beristinja. Jadi supaya agar lebih bersih, maknanya dah ain najis tu, benda najis tu, airnya ataupun ke najis tahi-tahinya, benda tu sudah dihilangkan dulu.
kemudian baru air itu mencucikan dia. Jadi itu namanya kita kata lebih bersih dalam beristinja. Kerana perkara ini adalah perkara yang sangat dianjurkan oleh syariat. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dia memuji orang-orang yang di kampung Quba. Quba ni ialah satu pekan yang di selatan Madinah. Dan itulah pekan yang pertama Nabi SAW memasukinya sewaktu tiba di kota Madinah. Jadi Nabi SAW datang pada Mekah waktu hijrah. Jadi apabila Nabi sampai selatan Madinah. Selatan Madinah itulah Quba. Jadi siapa-siapa yang datang daripada Mekah, daripada Jeddah pergi Madinah, pasti garanti masuk Quba, kerana itulah satu jalan saja. Tapi sekarang dah banyaklah. Zaman dulu itu satu jalan saja. Jadi apabila Nabi sampai di Quba, maka orang-orang Islam yang sedang menanti-nantikan datang Nabi, mereka menyambut Nabi di Quba. Itulah yang mereka membaca Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Telah terbitlah bulan purnama daripada Thaniyatul Wada'. Tala'al badru alaina min Thaniyatul Wada'. Thaniyatul Wada' itu tempat lorong yang Nabi lalu sewaktu Nabi masuk ke kota Quba atau bandar pekan Quba. Kemudian di situ Nabi duduk dalam tempoh 3 hari. Kemudian Nabi membangunkan masjid. Itulah masjid yang pertama dibangunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat. Dan Allah turunkan ayat memuji masjid itu. La masjidun ussisa ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fi. Dan demi masjid yang dibina atas dasar takwa, yang dibina atas dasar takwa, yang sepatutnya, yang sewajarnya kau berdiri semayang di dalamnya. Fihi rijalun ayyahtatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Itu dalam kitab kita ada. Fihi rijalun yuhibbu ayyahtatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid itu terdapat lelaki-lelaki yang suka menyucikan diri, dan Allah sangat suka pada orang yang menyucikan diri. Jadi di sini Allah menyebutkan di dalam Masjid Quba itu ada terdapat segolongan lelaki yang suka menyucikan diri. Maka bila ditanya kepada orang-orang Quba ni, apa yang kamu buat sampai dipuji oleh Allah? Mereka mengatakan bahawa kami bila membuat qada hajat, pertama kami istinja menggunakan batu. Lepas dah batu, baru kami bilas dengan air. Nampak? Jadi ni lebih lagi mensucikan diri. Kalau sekiranya diguna air zaman Nabi itu memang terhad lah ya, terbatas. Jadi kalau gunakan satu mangkuk air nanti tak bersih, tak beres. Jadi di sini digunakan batu, buangkan dulu ain najis. Ain itu mana benda najis itu sendiri. Maupun dia air kencing, maupun dia tahi, dibuangkan dulu dah bersih, kemudian baru dia bilas dengan air. Jadi air itu tak banyak digunakan dan itulah dia suci. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dengan nas Al-Quran sebagai dalil menunjukkan afdalnya kita pakai batu. Tapi kita pakai sekali tisu lah. Tisu dulu, kemudian lepas tu kita pun mencuci dengan air. Ini pun bagi orang lelaki kita akan syorkan juga. Bila dia buang air kecil, dia maaf kata dia memegang kemaluan dia dengan tisu pakai tangan kiri, dan dia bergerak sikit lah, berjalan sikit untuk supaya dia pastikan air kencing itu dan yang melekat air terus keluar, terus dia dibersihkan. Kemudian baru dia cucikan dengan air. Kenapa? Supaya dia lebih suci. Jangan sampai nanti dalam waktu dia dah ambil wudu atau dia solat nanti terkeluar lagi. Jangan ya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, beristinja dengan memakai air sahaja. Jadi cara ini lebih utama daripada cara yang ketiga. Pertama yang afdal, batu ataupun tisu dengan air. Keduanya ialah air saja. Tak pakai tisu. Ni kebanyakan kita orang bandar atau kita orang kampung yang mana air itu sangat mudah untuk kita. Kita buka pipe, kita pun istinja dengan air saja. Tak apa, boleh. Ini yang peringkat kedua ya. Jadi kalau negeri yang mana susah air, air ada tapi susah air, bagusnya peringkat pertama pakai tisu dulu, kemudian bilas dengan air. Tapi negeri yang di mana air itu Masya Allah melimpah, tapi jangan sampai membazir ya. Jangan sampai kita maaf kata istinja sampai satu tempayan yang air kita mentang-mentang air itu mudah. Air pun nak kena bayar juga tuan-tuan, bukan free. Itu pun satu nikmat Allah yang perlu kita jaga, jangan kita membazir. Dan itulah dia tuan-tuan, di dalam kitab Mughni Muhtaj ada menyebutkannya ya. Dan begitu juga yang ketiga, cara yang ketiga ialah beristinja
dengan memakai batu atau tisu. Ini tak pakai air langsung. Kemungkinan tempat tu susah air, langsung susah air. Jadi dia pakailah tisu. Ataupun kita di tempat yang tak ada air, macam saya sebutkan tadi, kita sekarang pergi ke public toilet. Public toilet, alamak tak ada air, macam mana ni? Pakai tisu. Tapi ada syarat-syaratnya lah. Ustaz, lepas pakai tisu ni, kita dah kira bersih lah, dah boleh kita semayang. Ambil wuduk boleh semayang. Boleh. Kalau kita dah penuh yakin yang sudah sempurna kesuciannya, tapi ada beberapa syarat dan adab-adabnya yang akan kita sebutkan. Maka dengan itu, boleh dia terus semayang. Ustaz, saya belum bilas dengan air lagi. Boleh. Ya, ini kalau keadaan memang berhajat demikianlah. Kita saja yang rasa macam tu. Bagi orang-orang di padang pasir, memang itulah cara dia. Di tengah padang pasir, dia dalam driving, kemudian dia nak tebung air. Dia pergi saya kat tepi tembok, ke tepi batu, ke tepi celah-celah sana. Lepaskan dia, lepas tu dia ambilkan tisu ataupun dia pakai batu lagi. Zaman dulu punya batu, cara-cara ya. Dia pakai batu. Tapi adalah dia punya syarat-syaratnya ya. Faedah. Kita buka di muka surat 222. Faedah. Beristinja dengan menggunakan air lebih utama daripada menggunakan batu atau tisu, kerana air dapat menghilangkan zat najisnya dan bekasnya. Jadi kalau sekiranya kita gunakan tisu saja atau batu saja, dia punya ain tu mana benda substance tu, najis tu, kencing ataupun tahi tu dah bersih, dah tak ada. Tapi bekas ada tak? Bekas ada. Bekas ni dia tak akan hilang melainkan dengan air. Ya, jadi kalau kita buang air kecil ke apa kan, kita dah ambil tisu, kita dah lap dia. Okey, dah lap. Tapi bekas dia ada tak? Bekas ada. Tapi dimaafkan. Dan dengan itu kita ambil wuduk, kita sembahyang sah. Tetapi kalau dengan air, bekas pun dihilangkan. Sebab dia cuci, dia mengalir kan. Jadi itu bagusnya beristinja dengan gunakan air. Kalau batu dengan air atau tisu dengan air, okeylah. Tapi kalau diberi pilihan, ini ada tisu, ini ada air, mana satu kau pilih? Kita pilih air lah ya. Itu lebih afdal. Melainkan dalam dua masalah. Melainkan dua masalah. Dua masalah ni lebih afdal pakai tisu atau pakai batu, bukan pakai air. Kenapa pula ni? Jawapannya lebih melainkan dua masalah. Masalah pertama, bagi orang yang merasa ragu dalam hati. Boleh ke istinja pakai batu ni? Boleh ke istinja pakai tisu saja? Orang macam ini, lawankan keraguan dia. Ini syariat dah ada, Islam dah ada dah. Nabi dah sebut dah, amalan dah buat. Ni kamu ragu-ragu, lawankan ragu-ragu tu. Pakai juga tisu, jangan pakai air. Kenapa Ustaz? Supaya nak buang tu sifat ragu-ragu terhadap agama dan syariat Allah Ta'ala. Dan syaratnya, dan masalah kedua, bagi seorang yang dalam hati kurang senang beristinja dengan batu ataupun dengan tisu. Dia tak suka lah. Alah, pakai batu tisu. Aku tak suka. Kerana kau tak suka, lawankan dia. Ambil tisu, ambil batu, pakaikan dia untuk istinja. Jangan pakai air. Kenapa? Nak lawankan nafsu. Sebab ini agama Allah. Ini syariat Islam. Kamu tak suka syariat Islam, lawankan. Itu syaitan tu. Macam tu. Tapi pada hukum asal, air itulah yang lebih afdal. Melainkan dalam dua masalah, orang yang ragu tentang syariat ini ataupun yang tak suka pada syariat ini, kita lawankan dia supaya kita buangkan perasaan tak suka dan perasaan ragu-ragu. Masuk kita muka surat 223. Benda iaitu yang sah digunakan untuk beristinja, iaitu batu atau tisu, benda lah ya, bukan air. Ini selain pada air, iaitu benda yang itu selain air yang sah digunakan untuk beristinja. Itu syarat-syaratnya lah. Dan kita berhentilah sampai situ ya. Wallahu a'lam. Ya tuan-tuan dan puan-puan ya, jadi kita akan menyambung dengan bacaan Maulid Dibai. Arti maknanya tentang kelebihan baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah
Kita masih lagi dalam bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, yang dimana kita semua sangat rasa kasih sayang cinta kepada Rasulullah SAW. Tapi kita ingin mengenali lebih dekat Rasulullah SAW. Jadi itulah alim-alim ulama kita menulis kitab-kitab Maulid ini, di mana dalam kitab Maulid ini menceritakan sejarah Nabi SAW. Daripada sebelum lahir Nabi sampai dikandungi oleh ibunya, sampai saat dilahirkan, dan kemudian dilahirkan, kemudian apa peristiwa yang berlaku pada diri Nabi SAW, dan kemudian akhlak rupa bentuk Nabi SAW. Nah, semalam kita dah sebutkan bagaimana Nabi SAW dibelah dadanya, dicuci jantung hatinya, dan kemudian bila diceritakan kepada tukang telik yang dibawa oleh Halimatus Sa'diyah, ibu susuannya, maka tukang telik itu dapati apa yang diceritakan Nabi SAW itu sebagai bukti dan tanda engkaulah Nabi akhir zaman, penutup sekalian Nabi-Nabi dan Rasul. Maknanya Halimatus Sa'diyah sudah tahu dah anak susuan dia ni akan menjadi seorang Nabi dan Rasul yang penutup, bahkan yang termulia daripada sekalian Nabi-Nabi yang terdahulu. Maka begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, sampailah kita di muka surat yang ke-61 ya. Mungkin ada siapa yang ada buku ni, bolehlah dibuka ya. Tak ada tu, dan dengar sajalah ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, berkata al-Imam Habib Ahmad Ad-Dibai rahimahullah taala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa wahdahum ila al-haqqi turqa. Kana khuluquhul Qur'an wa shimatuhul ghufran yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan. Apa dia? Rasulullah SAW adalah sebaik-baik manusia dari segi kejadian dan akhlaknya, serta memberi petunjuk kepada jalan kebenaran. Maknanya Nabi ni Allah SWT jadikan semuanya komplit. Komplit daripada segi zahir dan segi batin. Zahirnya orangnya handsome, kacak, cantik, hebat, tubuh badannya besar, hebat, luar biasa. Dan begitulah dia punya kedudukannya, tak tertinggi sangat dan tidak terendah sangat. Bahkan hidungnya mancung, matanya macam bercelak dengan mata yang besar, dan demikian bau dia tutup bau dia tu kita kata tegap ya. Lebar baunya, dadanya pun lebar. Masya Allah, Nabi ni orangnya tampan, hebat, tak ada siapa yang boleh menandingi kecantikan Nabi SAW dari segi fizikalnya. Dan juga dari segi akhlaknya baik, bagus, luar biasa, tak ada siapa boleh menandingi Nabi SAW. Jadi semalam waktu saya membacakan kitab Syama'il Muhammadiyah, iaitu kelas saya di Masjid Sultan semalam lepas maghrib, dan dalam kitab itu Al-Imam Tirmizi mendatangkan hadis Nabi SAW ni orang yang sangat pemurah. Kalau ada siapa saja minta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu, tak pernah Nabi mengatakan la, makna tak pernah. Kalau Nabi ada sesuatu, Nabi beri kepada dia. Kalau Nabi tak ada sesuatu, Nabi kata kau pergilah ke pasar, kau beli, kau beritahulah pada aku, nanti aku akan bayarkan dia. Subhanallah. Orang minta Nabi sampai Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, ya Rasulullah, Allah tak membebankan kau apa yang kau tak mampu. Janganlah sampai menyusahkan dirimu. Maka Nabi SAW mukanya macam masam sikit, macam tak senang dengan kata-kata Sayyidina Umar. Datang satu orang Ansar kata, ya Rasulullah, kau berilah, kau belanjakanlah, kau berilah. Jangan bimbang kefakiran, kerana kau adalah hamba kepada Tuhan yang Maha Kaya. Masya Allah, Rasulullah happy dengan kata orang tu. Masya Allah ya. Ini Rasulullah SAW. Bila baginda Nabi diberikan hadiah wang, maka Nabi SAW tak simpan lama dalam rumahnya. Terus dibentangkan, panggil orang fakir miskin, bagi. Sampaikan satu masa Nabi SAW selepas main subuh, Nabi SAW terus bangun, pergi balik ke rumah. Kemudian Nabi tak lama kemudian balik ke masjid. Sahabat-sahabat macam tercengang. Apa yang hal ni? Nabi kelang kabut balik rumah. Nabi pun kata, kamu terkejut tengok aku tadi? Sebenarnya aku lepas main teringat ada wang sedekah yang masih lagi tinggal kat rumahku, yang aku nak bagi kepada fakir miskin. Aku tak mau wang sedekah tu disimpan lama. Maka aku berbalik ke rumah untuk dibagikan kepada fakir miskin. Dan kemudian baru aku tenang. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, beliau satu masa diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dapat kiriman orang yang banyak ni, 4 ekor unta, muatannya penuh dengan wang ringgit dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Nabi Bilal, bagi pada orang fakir miskin.
Sampailah pada petang hari, sampai pada malam. Nabi tanya, Bilal, ada lagi? Ada lagi ya Rasulullah, ada orang belum ambil lagi. Nabi tak balik rumah, tidur kat masjid. Kenapa? Tak senang hati selagi seduang-wang sedekah itu masih dalam simpanan Nabi. Kenapa? Nabi tak mau sampai Nabi bertanggungjawab depan Allah di yaumul qiyamah, masih memegang hak orang yang patut diberikan tetapi belum sempat diberi. Jadi Nabi tak mau, subhanallah. Sampai besok pagi, Bilal dah habis. Dan ya Rasulullah. Nah barulah Nabi rasa Alhamdulillah. Makna begitulah Nabi, orang yang cukup amanah dan lagi cukup takut. Tak mau simpan harta. Bagi apa yang diberi pada Nabi, Nabi beri pula kepada orang yang fakir miskin. Bukanlah Nabi simpan untuk kekayaan diri dia. Subhanallah tuan-tuan. Itulah dia, siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya adalah Al-Quran. Akhlak Nabi ialah Al-Quran. Apa tu maksudnya akhlak Nabi adalah Al-Quran? Pernah orang bertanya pada Sayyidatina Aisyah, ya Sayyidatina Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya Sayyidatina Aisyah, kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Nabi itu ialah Al-Quran. Maknanya persis, exactly semacam mana dalam Al-Quran, macam tu kamu baca Quran, macam itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana Quran suruh bersedekah, Quran suruh bercakap baik, Quran suruh bangun tahajud, Quran suruh baca Quran, Quran suruh kita berzikir, Quran suruh kita beramal. Semua apa dalam Quran itulah di Rasulullah SAW. Masya Allah. Ibarat kata Nabi kita SAW ialah Quran yang sedang berjalan. Macam itulah ibaratnya. Subhanallah tuan-tuan. Jadi menggambarkan dalam Quran yang di mana suruhan Allah, perintah Allah, larangan Allah, semuanya dapat kita saksikan secara live, secara praktikal. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tabiat Nabi sallallahu alaihi wasallam suka memaafkan. Nabi suka memaafkan. Orang tak minta maaf pun Nabi maafkan. Apalagi orang yang minta maaf pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suka memberikan nasihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka memberikan nasihat. Banyak berbuat kebajikan dan memaafkan kesalahan orang yang bersalah terhadap dirinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka membuat kebajikan, ya. Memberi nasihat pada orang, ya. Kemudian membuat kebajikan tu mana memberikan bantuan, pertolongan, sedekah, khairat, macam itulah, ya. Dan memaafkan kesalahan orang. Orang buat salah macam mana berat pun kesalahan orang, Nabi boleh maafkan dia selagi dia tak melanggar hukum Allah. Orang pernah satu Yahudi, dia datang, dia tarikkan Nabi punya selendang sampai berberkas merah di leher Nabi. Hai Muhammad, hutang yang kau punya, hutang padaku, jangan lupa untuk bayarnya. Sudah hampir masanya. Jadi Sayyidina Umar sudah nak keluar pedang. Ya Rasulullah, izinkan aku pancung kepala Yahudi ni. Nabi kita jangan. Ya, sebab dia minta hutang dia. Apa tu kau beritahu pada aku supaya bayar hutang pada dia. Masya Allah. Macam tu orang dia buat pada Nabi. Orang lontar batu sampai Nabi mandi darah tubuh badan Nabi. Bila datang malaikat Jibril dengan dua malaikat yang jaga gunung Ghanam Taif supaya binasakan orang-orang yang zalim pada engkau. Nabi kata jangan. Aku harapkan lahir daripada mereka anak cucu yang beriman pada Allah dan Rasul. Dan memang betul anak cucu mereka adanya menjadi panglima-panglima Islam. Alhamdulillah. Itulah dia tuan-tuan. Tetapi jika dicuaikan hak Allah, tiada siapa yang dapat menahan kemarahannya. Jangan kita langgar hukum Allah. Kalau orang tu langgar hukum Allah, memang Nabi sangat marah. Marah bukan kerana nafsunya, tapi marah kerana menegakkan hukum agama Allah. Tapi kalau untuk diri dia, orang maki, orang hamon, orang kata Nabi gila, orang lontar batu, Nabi maafkan juga. Tapi kalau hukum Allah dilanggari dengan sengaja, maka Nabi sangat marah. Tapi Nabi bila marah pun, Nabi tak marah menjatuhkan maruah orang itu. Nabi naik atas mimbar dan Nabi pun mengatakan, kenapalah ada sebahagian orang yang berbuat macam ini, macam ini, macam ini. Mana Nabi mengingkari, menyalahkan perbuatan itu. Tapi Nabi tak mengata si Ahmad, si Ali, si itu, tak ada. Nabi tak pernah jatuhkan maruah orang. Ini satu perkara yang kita ambil perhatian, ya.
Jadi kalau kita nak tegur orang, kadang-kadang kita ada orang ramai, kita nak tegur pun kita tengok, nanti aku tegur orang ni jatuh maruah dia. Jadi Nabi cakap secara umum. Nabi nak naik atas mimbar, Nabi kata, kenapa ada sebagian orang ni buat macam ni, kenapa buat macam ini. Jadi Nabi memberikan teguran secara umum supaya yang mana orang kata makan lada dia rasa pedas, alamak aku yang buat macam ni, astagfirullah. Jadi kan orang tu taubat, dan orang tu pun tak malu. Kenapa? Kerana tak di pinpoint pada dia. Siapa yang melihatnya sekali pandang akan merasa gerun kepadanya kerana kehebatannya. Nabi orangnya hebat. Sekali pandang orang rasa macam gerun, rasa hati dia. Dan sekali pandang lagi terus rasa kasih sayang pada dia. Kenapa? Sebab muka dia tu manis, cantik, rupawan, handsome ya. Orang tengok jatuh hati dia. Sebab tu Abu Lahab ni, dia kalau lalu depan Nabi SAW, dia ambil kain selendang dia akan tutup mata dia. Kenapa ya Abu Lahab kau buat macam tu? Aku tak boleh tengok wajah Nabi Muhammad ni. Kalau aku tengok wajah dia, aku akan jatuh cinta pada dia. Sebab wajah Nabi memang menarik, tampan, handsome. Kalau kita tengok orang perempuan lah, cantik rupawan, menawan hati. Nabi kita lebih cantik daripada wanita yang menawan hati. Handsome Nabi, luar biasa. Sebab tu Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, bila aku melihat pada bulan dan melihat wajah Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata wajah Nabi SAW lebih menawan, lebih cantik, lebih menarik, lebih terang, lebih bercahaya daripada bulan purnama. Masya Allah. Itulah di Rasulullah SAW. Sebab tu Nabi kita SAW dinamakan dia Tala'al badru alaina, telah terbitlah atas kami badru. Badru tu apa? Bulan purnama. Sebab itulah kita dengar kasidah yang lain pula, Qamarun sidnan nabi Qamarun. Jadi apa tu Qamarun? Qamarun itu maknanya bulan. Mana Rasulullah dianggap macam bulan, bahkan lebih hebat daripada bulan, lebih cantik daripada bulan. Subhanallah Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Allah, kurniakanlah kami dapat menatap wajah Nabi yang mulia ya Allah. Kami rindu pada Nabi kami ya Allah. Izinkanlah kami dapat melihat wajah Nabi kami. Walaupun kami tahu mata kami telah banyak melihat maksiat, banyak dosa kami, tapi kami mohon padamu dengan rahmat dan belas kasihan-Mu. Izinkanlah kami dapat menatap wajah Nabi kami dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dijemput oleh orang miskin, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menerima jemputannya. Nabi tak kira yang jemputnya tak mesti orang kaya, orang berada, orang miskin pun yang menjemput Nabi, Nabi akan mendatanginya. Kenapa? Itulah sifat Nabi, tak memandang kepada darjat seseorang. Yang mulia di sisi Nabi ialah yang mulia di sisi Allah. Siapa yang mulia? Iaitu orang yang paling bertakwa. Dia miskin, itu apa yang Allah dah kurnia pada dia, tapi dia jemput aku datang. Macam itulah sifat kita pun. Kalau orang jemput kita, alah dia ni miskin, jemputan dia tak ada apalah, makanan tak ada sangat lah. Dia tu kaya, dia jemput lah, alamak makanan mesti best semua. Nampak? Kita ni memilih tuan-tuan. Astagfirullah. Itu perangai kita yang patut kita buang. Kita jangan. Orang miskin lah kita datang. Kenapa? Kerana mereka besar hati kita datang. Orang kaya kita tak datang pun dia tak rasa hati. Tapi kalau sekiranya kita ada masa, kita datanglah jemputan orang kaya tu ya. Baginda Nabi SAW berkata benar walaupun pahit. Itu sifat Nabi. Qulil haq walau kana murra. Katakanlah benar walaupun pahit. Maknanya Nabi tak pernah cakap bohong. Walaupun perkara benar itu akan memakan diri sendiri. Ustaz, macam mana makan diri sendiri? Maknanya kita mengaku salah, kita buat salah, kita mengaku salah. Ustaz, takkan kita nak cakap kita buat salah? Dah kita dah buat salah, kita mengaku salah. Macam tu juga kita berkata benar, walaupun itu makan diri kita atau keluarga kita. Kita jadi saksi pada keluarga kita. Keluarga kita memang buat kesalahan. Terpaksa kita kata juga yang salah itu salah, yang benar itu benar. Ya? Itu sifat Nabi SAW. Tidak pernah menaruh perasaan hendak menipu atau menyusahkan orang Islam yang lain. Tak ada pernah. Nak putar belit lah, nak makan duit orang lah, nak gelapkan harta orang lah. Astaghfirullah, Nabi jauh sekali. Ini sifat amanah, sifat jujur, sifat amin, sifat amanah. Sebab tu salah satu sifat Nabi itu ialah amanah, jujur ya. Jadi kalau orang yang di mana tak amanah, apabila dia bercakap bohong, bila diserahkan amanah dia khianat, itu orang munafik.
Nah sekarang ni na'udzubillah banyak orang munafik. Jangan kita terpedaya dengan dia sembahyang banyak, dia berzikir banyak, tapi bila diberikan amanah, bagikan dia simpan duit kita 1,000, 2,000, lenyap terus, tak nampak lagi. Dia kata hutang nantilah cukup bulan, cukup tahun pun tak nampak, dah 10 tahun pun tak nampak. Dia ni maaf kata itu munafik. Kalau orang yang beriman, dia pegang pada janji dia, dia tunaikan janji dia. Jadi di sini Nabi SAW orang yang tidak ada perasaan untuk nak menipu orang, nak membelik-belikkan orang, tak ada, ya. Dan tak ada nak menyusahkan orang. Sesiapa yang melihat wajahnya akan nampaklah bahawa baginda Nabi SAW bukan seorang pendusta. Tengok wajah dia pun kita dah tahu ini bukan wajah pendusta. Kita ni kalau tengok orang pun kita nampak air muka dia pun kita tahu muka orang ni macam muka ni, macam muka penipu ni kita jaga baik-baik. Tapi kita jangan buruk sangka lah Ustaz. Kita tak buruk sangka, cuma kita kadang-kadang ada perasaan dalam hati kita tu supaya berhati-hati. Sebab itulah hati kita ni dia dipimpin oleh dua, satu malaikat, satu syaitan. Malaikat ni dia akan membisikkan perkara yang baik. Apalagi kalau orang tu ahli ibadat. Apa kata Nabi SAW? Ittaqu firasatal mu'min fa'innahu yanzuru binurillah. Awaslah kamu akan penglihatan orang mukmin kerana dia melihat dengan nurullah. Dia tengok, dia rasa dalam hati dia orang ni bagus. Dia tengok, dia rasa dalam hati dia orang ni ada yang macam tak kena. Tapi kita bukanlah nak mengata, tapi itu perasaan yang kadang-kadang ada kebenarannya. Pokoknya di sini Nabi SAW, kalau orang tengok saja wajah Nabi, orang kata ini bukan wajah pembohong. Habis kenapa kalau gitu orang-orang kafir Mekah tak mau nak mengikut Nabi? Kenapa orang Yahudi? Ini adalah kerana sifat sombong mereka, sifat megah mereka, tak mau tunduk kepada Nabi SAW. Kalau orang Yahudi, mereka merasa dengki pada Nabi kerana Nabi daripada orang Arab. Tidaklah Nabi akhir zaman yang mereka harap-harapkan daripada kaum Yahudi. Manakala orang Mekah pula, mereka memandang Nabi itu orang anak yatim, orang miskin. Malu mereka pembesar-pembesar Mekah nak ikut Nabi. Sebab tu yang mengikut Nabi di waktu kota Mekah tu banyakkan orang fakir miskin. Orang pembesar-besar ni jarang nak ikut Nabi, melainkan orang yang Allah bagi hidayat. Seperti Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni termasuk orang kaya. Ya, begitu juga yang lain, Sayyidina Uthman dan sebagainya. Baginda Nabi SAW juga tidak pernah mengeji atau mencela orang. Nabi tak pernah keji orang. Hatta kalau orang itu orang yang maksiat, Nabi tak pernah keji dia. Tak pernah keji itu di belakang dia atau di depan dia. Nabi tak pernah keji dia. Dan begitu juga Nabi tak pernah mencela orang. Nabi mencela orang ni maksiat, orang itu munafik. Nabi tak pernah mencela orang, ya. Hatta pada orang munafik pun Nabi berbuat baik juga kepada mereka. Dah tahu, Nabi tahu dia munafik, tapi Nabi berbuat baik kepada mereka juga, ya. Jika baginda Nabi SAW bergembira, wajahnya seolah-olah bulan purnama. Masya Allah, Nabi senyum, gembira, wajahnya punya seri, kita tengok lebih indah lagi daripada bulan purnama. Bulan purnama tu bulan di tengah malam 14, maknanya terang, bulat, cantik. Tapi wajah Nabi lebih lagi indah daripada bulan purnama. Apabila Nabi SAW bercakap dengan orang, seolah-olah mereka sedang memetik buah-buahan yang manis dari mulutnya. Masya Allah, cakapan Nabi semua baik, manis, menyenangkan orang. Orang dengar pun sedap, suka, seperti orang memetik buah-buahan yang manis daripada kata-kata Nabi. Sebab ni kita kena ikut. Bila jumpa kawan, jangan bila dah lama tak jumpa, kau ni dah gemuk kenapa cakap benda yang menyakitkan hati orang? Kalau kita cakap, handsome yang kau, makin tambah cantik lagi kau, kan sedap sikit. Cuba tengok kita cakap dengan isteri kita, cantiknya isteri abang, suka tak dia? Happy isteri kita tu. Isteri pun cakap, abang aku handsome lah. Alamak Ustaz, kalau kita cakap macam tu, naik tocang dia. Alah, itu kau cakap. Tapi itulah memang manusia mana tak suka dipuji? Semua orang suka dipuji. Dan manusia mana yang suka dikeji? Tak ada orang suka dikeji. Kita gunakan perkataan yang baik. Lebih-lebih pada isteri, pada suami, pada keluarga, anak-anak. Anak-anak kita pun kita puji. Cantik anak mak ni. Cantik nak anak ayah ni. Jadi anak kita happy. Jadi dengan itu kita gembirakan mereka. Apabila bagi Nabi SAW tersenyum, maka kelihatan keputihan giginya
seperti butir-butir embun yang turun. Subhanallah. Nabi SAW bila senyum, Nabi tak ada ketawa terbahak-bahak. Nabi SAW kalau dia gembira sangat pun, dia senyum lebar dan nampak gigi gerham dia. Dia nampak gigi gerham dia. Jadi maknanya nampak gigi-gigi dia. Jadi gigi-gigi Nabi itu putih, melepak, bersih, seperti mutiara-mutiara, seperti embun di waktu pagi yang menitis. Allah, indahnya wajahmu ya Rasulullah. Kami rindu kepadamu ya Rasulullah. Ya Allah, kurniakanlah kami dapat bertemu dengan kekasih kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita beri salam pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فاطربوا يا أهل المثاني، فهزاروا اليمن غرد، واستضيعوا بجمال فقفي الحسن تفرد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد، حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فلرب كل حمد جل أن يحصره العاد، إذ هبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك،
صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نصعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا بجاهي يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا واهدنا نهج سبيلي مرحبا به نصعد ونرشد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في جواره خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala.
dapat kita merasakan kehadiran baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih pada Ustaz Abdul Hakim, menantu saya telah sama-sama membantu dalam majlis kita, majlis Maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, yang lupa mereka yang masih lagi ingin untuk berderma untuk madrasah yang kami telah sedang bangunkan. Jadi kami bangunkan 3 madrasah, 2 madrasah dah komplit, alhamdulillah dapat cukup dananya yang sedang dibangunkan. Sekarang ada madrasah ketiga yang sedang kami usahakan. Mereka yang nak berderma boleh pay now ataupun transfer kepada akaun yang telah kami masukkan dalam Telegram saya, ya, Telegram channel Ustaz Tian Fauzi. Siapa yang belum ada linknya tu boleh minta melalui message FB, akan saya berikan insya-Allah. Dan demikian juga terima kasih kepada mereka yang telah bersedekah untuk fakir miskin, ya, orang yang susah dan juga anak-anak yatim dah tahfiz Quran. Dan demikianlah tuan-tuan dan puan-puan yang belum dapatkan kitab fikir, yang ingin mendapatkan kitab fikir boleh buat order melalui link yang akan kami berikan. Kalau siapa yang ingin dapatkan boleh tanyakan, linknya ada juga dalam FB kami. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, itu saja untuk petang kita ini. InsyaAllah sampai ada ke lapangan malam ni silakan. Ada pengajian di masjid, kita katakan Masjid Maidi. Masjid Maidi malam ni lepas maghrib jam 7.30 malam, iaitu pengajian kitab Sirah Salikin, bagaimana nak menghilangkan sifat takabur. Dan malam ni juga lepas isyak jam 9 malam, iaitu pengajian kitab Syekh Abdul Qadir Jalani di Masjid Kasim, ya. Baik tuan-tuan, sama-sama kita akhir dengan kita baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim. Ma syaa Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun min nasiyatiha. Inna rabbi ala siratin mustaqim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habib al-aliyyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habib al-aliyyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habib al-aliyyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habib al-aliyyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habib al-aliyyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habib al-aliyyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habib al-aliyyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habib al-aliyyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habib al-aliyyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habib al-aliyyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.